Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan bersama Ketua Menteri Sarawak. Terlebih dahulu kita berikan tepukan kepada tetamu kehormat kita yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Adnan Haji Satin. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini, Tan Sri. Juga terima kasih juga kehadiran turut diiringi oleh Yang Amat Berbahagia Puan Sri, pemimpin-pemimpin tertinggi di negeri Sarawak dan tuan-tuan yang mengisi ruang auditorium. Terima kasih kerana bersama dan pastinya ini kesempatan untuk kita melihat menyingkap semula kepimpinan Yang Amat Berbahagia, khususnya dalam konteks tempoh kira titik melengkapkan. Nampaknya penuh. Alhamdulillah, melempar nampaknya, Tan Sri. Dan saya yakin mungkin ramai juga yang menanti di luar sana, ada kesempatan mereka ingin melihat. Untuk itu, Tan Sri, kita memberikan ruang bukan hanya mereka yang hadir di sini, tetapi penonton juga boleh berinteraksi kerana kita menyediakan lapangannya di Facebook untuk manfaat penonton boleh menggunakan. Nah, kita tak tahu apa dia nak tanya. Kita tengok nanti apa yang ada. No holds barred, Tan Sri, ya. Boleh tanya apa saja, insya-Allah. Jadi laman web ataupun Facebooknya anda boleh manfaatkan bersama Ketua Menteri Sarawak. Like page berkenaan dan komen akan diangkat dari semasa ke semasa selama 54 minit berbaki bersama Yang Amat Berhormat Tan Sri menyingkap tentang perkembangan mutakhir sebagai Ketua Menteri yang kelima selepas 35 tahun. Saya sempat bersama Tan Sri kira-kira 9 bulan yang lalu, 100 hari kepimpinan. Ya, itu kita bersama, Tan Sri, dan saya tak sempat bertanya dengan Tan Sri pada ketika itu tentang pengalaman Tan Sri pada malam sebelum keesokannya itu mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri. Pengalaman itu kan boleh Tan Sri... perasaannya? Ya, apa yang boleh. Ada macam-macam cerita yang saya dengar tentang episod itu, Tan Sri. Katanya Tan Sri... kata orang Sarawak, nak dipikul tu berat. Okay. Itu saya masih faham. Benar, sangat berat. Tapi inilah peluangnya kita berkhidmat untuk rakyat dengan berkesan. Iya. Jika kita Ketua Menteri, kita boleh berkhidmat dengan berkesan. Dan jika dibanding dengan ahli-ahli yang lain, mungkinlah tidak berapa, kalau dari segi kuasa, mereka tidak penuh kuasa macam kita. Yeah. Dan kedua, kesedaran bahawa 30 lebih tahun, jika kita sebut CM, tidak lain tidak bukan Pahin Sri. Jadi malam itu saya masih ingat dia Ketua Menteri, sehingga kita melihat wajah kita sendiri. Aku baru Ketua. Saya menyangkakan itu urban legend. Katanya Tan Sri menanti ketibaan. Tanya, Ketua Menteri dah sampai. Ketua Menteri. Satu ketika ada function, kita dengan usaha kerajaan, kita tunggu di dekat pintu tu. Kita tanya dia, bila CM nak datang? Padahal CM-nya sudah di sini. Dia kata, engkau lah CM. Tapi sekarang melingkar 1 tahun, memang saya lah. Memang saya lah. Tidak ada galang gantinya, ya, Tan Sri. Itu satu pengalaman. Ramai orang yang melihat Tan Sri ini dari segi karakternya, ya. Sesekali saya diminta untuk mencongkil karakter Tan Sri sendiri, dan saya, untuk pengetahuan penonton juga yang berada di rumah, tadi saya sempat mengunjungi perpustakaan Tan Sri. Ada gambar cantik tu, Vagabond. Band boy rupanya Tan Sri satu ketika dahulu. Itu masa saya berumur 17 ataupun 18 tahun. Okey. Minat P. Ramlee dan... Bukan P. Ramlee, apa? Elvis Presley dan Cliff Richard, ya. Ada pandai menyanyi sekarang. Pandai menyanyi, ya, masa. Boleh lah. Itu sisi yang lain, Tan Sri, ya. Tapi itulah sedihnya, 2 rakan kita sudah meninggal lah. Dalam gambar tu. Vagabond itu, ya. Okey, itu pastinya memori yang indah. Kita memang minat P. Ramlee, Elvis Presley, Cliff Richard. Okey. Tidaklah macam Pahin Sri minat P. Ramlee saja. Okey. Kita itu sisi yang lain yang sebenarnya yang jarang-jarang dilihat tentang Tan Sri, ya. Menjangkakan Tan Sri ini terlalu serius
tapi sangat enigmatik. Ada sisi yang tertanya-tanya sebenarnya orang ramai. Dalam tempoh hampir setahun Tan Sri memimpin negeri Sarawak ini. Jadi bagaimana Tan Sri ingin rakyat mempersepsikan, melihat Tan Sri sebagai karakter yang sebagaimana? What you see is what you get. Okay. What you see is what you get. Okay. Apa yang kita lihat itulah dia. Kita tak suka pura-pura lah. Okay. So I'm sorry. What you see, what you get. Jadi itu memberikan ruang kepada rakyat, bahkan saya juga untuk melihat dan memberikan penafsiran sendiri, Tan Sri, ya. Jadi ini peluangnya untuk kita boleh memanfaatkan Facebook juga dan bersama dengan Tan Sri untuk melihat dan memberikan refleksi, respons kepada kepimpinan episod yang hampir menjelang lengkap setahun ini. Kalau kita melihat beberapa dimensi yang lain, ya, dalam Tan Sri mewarisi satu legasi yang besar, lebih 30 tahun itu. Ada projek pembangunan. Kasut yang kita masuk tu sangat besar kasut tu. Okay. Kaki kita kecil saja. Tapi walaupun kaki kecil, kasut besar, kita cuba jalan lah. Cuba jalan. Jadi selepas tahun, Tempang, tapi Canggung? Tak ada kemungkinan saya akan menjadi Ketua Menteri 33 tahun. Mungkin 33 tahun, mungkin kita tak ada lagi lah. Ya pasti memang tak ada lagi lah. Jadi janganlah banding saya dengan yang menjadi Ketua Menteri 33 tahun. Banding dengan Ketua Menteri mungkin 3-4 tahun dulu. Okey. Jadi tunggulah 33 tahun, boleh tanya tu. tapi dahulu Tan Sri, mungkin orang cakap Pehin Sri kepimpinannya politik pembangunan, landmarknya skor, ya, projek Ampangan. Jadi itu merupakan, apakah legasi itu diteruskan, falsafah Tan Sri sendiri? Desa luar bandar ketinggalan. Okay. Itulah dasar kita baru, iaitu menumpukan pembangunan khususnya di luar bandar. Saya fikir bandar sudah cukup. Okay. Miri, Kuching, Sibu dan sebagainya sudah cukup, semua ada. Tapi luar bandar masih kekurangan. Jadi itulah kita mesti tekankan pembangunan dari segi infrastruktur, jalan, elektrik, air di luar bandar. Okay. Kerana Sarawak ni sebenarnya negeri yang terbesar sekali. Banyak tempat yang terpencil. Yeah. So, jawapannya jalan raya, jalan raya, jalan raya. Lepas itu elektrik dan pipe. Itu yang asas dulu. Okay. Sebelum kita nak cakap yang lain-lain, itu yang asas dulu. Jadi bagaimana kita nak ada TV kah kalau tak ada elektrik dan sebagainya. Jadi itulah tekanan mesti di luar bandar. Ya. Menarik saya. Tidak terlambat. Ya, yang saya tertarik di sini, sementara Tan Sri menyebutkan soal merapatkan jurang ini, di dalam ucapan bajet Tan Sri menyebutkan satu istilah yang saya ingin angkat pada malam ini. Tan Sri menyebutkan merapatkan jurang keselesaan masyarakat bandar dan istilahnya keselesaan di situ. Mengapa adanya urban migration? Orang luar bandar berhijrah di bandar. Kerana peluang ekonomi, peluang kerja, peluang bisnes di mana? Ditunggu di kampung tidak ada apa-apa. Itulah sebabnya banyak urban migration. Jadi jurang kita dapat kita rapatkan. Mungkin kita dapat adalah pembangunan yang merata-rata. Sekurang-kurangnya middle class. Yeah. Bukan hanya sangat kaya dan sangat miskin. Kita mesti merapatkan jurang itu. Bukan dalam setahun, mungkin dalam satu generasi. Okay. Macam negara lain, Australia, New Zealand sebagainya, sudah mencapai tempat itu. Mengapa kita tak boleh? Okay. Itulah kita gunakan bajet untuk mengadakan keadaan ini. Dalam tempoh 12 bulan ini mungkin ada penegasan-penegasan soal merapatkan jurang ini. Kita telah memberi keputusan nombor 1, seminggu atau 2 minggu semenjak menjadi Ketua Menteri, iaitu penukaran tanah. Okay. Jika tanah itu tanah pertanian untuk kebun dan sebagainya,
lalunya in perpetuity. Tapi kalau kita nak tukarkan tanah itu menjadi residential, perumahan ataupun kedai, niaga dan sebagainya, kadang-kadang riwayat tanah itu diturun 99 atau 66 tahun. Tapi ini tidak mengalahkan orang dan tidak adil. Jadi kita kata kalau perpetuity suka perpetuity juga, tak ada perubahan. Dan itu telah mengembirakan banyak pembangun perumahan. Dan harga tanah pun naik juga. So benefit all lah. Lepas kedua, berkenaan dengan sekolah Cina ni. Sekolah Cina Independent Chinese School. Bukan aided school, bukan government school. Independent Chinese School. Diploma mereka, sijil mereka diiktiraf di luar negeri, luar negara. Tetapi tidak dalam negara. Dan tidak ada sumbangan dari kepada kerajaan. Jadi saya fikir ini tidak adil. Patutlah ada sumbangan dari kerajaan. Tanggungjawab pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan pusat, Kuala Lumpur. Tapi kita boleh tolong. Oleh kerana kerajaan Kuala Lumpur tidak mengiktirafkan, kita iktirafkanlah. Tahun yang lepas kita ingat kita beri 3 juta. Dan tahun ini kemungkinan kita tambahlah supaya senanglah mereka menguruskan kerja mereka. Ini antara pembacaan apabila kita melakukan political analysis, Tan Sri, kerana ramai orang mula melihat tempohnya sudah hampir setahun, ingin melihat dasar-dasar kaedah-kaedah baru yang Tan Sri perkenalkan. Keterbukaan ini jelas bermula sejak peringkat awal. Tan Sri sudah menerima kehadiran pembangkang di pejabat, di kantor untuk berdialog. Bagaimana momentum itu diteruskan? Walaupun mereka itu parti pembangkang, kita mesti ingat satu, mereka itu warga negara Malaysia, anak Sarawak. Saya tidak menyoalkan sama ada mereka loyal kepada negeri or not. Saya tidak mensoalkan sama taat setia. Semuanya kita taat setia. Jadi apakah salahnya kita dengar apa yang mereka kata? Mungkin kita tak setuju, tapi kita memberi peluang mereka bercakap, kita mendengar. Dan begitu juga mereka akan mendengarkan kita. Jadi kita tak mahu kita senantiasa bermusuh. Dasar-dasar kita tak setuju, okeylah. Memang jadi adatnya. Tapi janganlah kita bermusuh sepanjangan. Itulah sebabnya. Itu pertemuan di peringkat awal, momentum itu akan diteruskan atau bagaimana? Mereka kalau jumpa saya bila-bila masa. Bila-bila masa. Tapi janganlah berteriak tertentu pasal. I'm open. Itu ternyata sekali. Dan hakikatnya saya kira ada lagi. berteriak, yang berteriak di luar. Ada lagi, misalnya kita telah menurunkan tarif elektrik. Jika kita mendirikan ampang air, hidro ke, bakun ke, murum ke, pasang air ke, supaya dapat memberi tarif istimewa untuk pelabur asing. Mengapakah kita tidak dapat memberi tarif istimewa pada orang kita sendiri? Itulah tempoh hari saya turunkan domestic consumption hingga 40%. Dan sekarang kita dalam melondingan dengan syarikat Sarawak Electricity Board menurunkan bukan saja domestic tariff tapi commercial dan industrial tariff. Turun juga. Dan kita akan isytiharkan ini. Dan bukan itu saja. Orang Sarawak tak suka bayar tol. Saya kira bukan orang Sarawak saja, Tan Sri. Jadi kita sedang ronding dengan company syarikat-syarikat jalan tol ini supaya diturunkan atau dimansuhkan sama sekali tol.
Tapi sabar dulu lah. Ya. Belum tercapai lagi. Okey. Kita masih dalam rundingan lah. Baik. So, ada lagi lah. Apa nama? Bukan nak puji sendiri ni. Tak apa. Saya akan mengangkat semua ini, Tan Sri. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Lebih banyak soalan-soalan yang mungkin sifatnya agak peribadi. Lepas ini kita akan cakap pasal kayu balak. Kayu balak, boleh. Itu sudah isyarat awal. Teruskan kesan anda bersama Ketua Menteri Sarawak. Kita berehat seketika. Terima kasih kerana kesediaan anda. 20 minit yang berlalu kita bersama Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Adnan Haji Satim, Ketua Menteri Sarawak. Ada sisi yang santai. 20 minit yang lalu banyak kita santai saja perbincangannya. Tapi Tan Sri sebelum kita berehat tadi dia sudah menegur saya, dia kata selepas ini kita bercakap tentang balak. Bila Tan Sri angkat tangan saya mesti tanya. Wajib. Tapi sebelum kita pergi pada soal balak ini ya, mungkin kita, untuk rakyat Sarawak dan juga seluruh Malaysia mengenali Tan Sri secara lebih dekat. Katanya masakan kegemaran Tan Sri adalah masakan Puan Sri ya? Ya, memang. Yang paling istimewanya kita mana? Mesti kata begitu. Mesti kata begitu. Kerana dia hadir sini. Tak apa, nanti Tan Sri lepas rancangan kita boleh berbisik berdua. Yang paling istimewanya masakan apa tu? Macam-macam lah. Semua boleh. Tapi asal Datin yang memberi tangan memang enak lah. Tadi saya sempat rasa karipap di rumah Tan Sri, sedap, betul. Sebagai testimoninya. Cuma Tan Sri tadi kita bercakap soal balaknya. Kenapa balak ini yang menjadi? Selama-lama ini pencuri kayu telah mengajar lela dalam negeri Sarawak tanpa kawalan yang berkesan. Mereka curi kiri, curi kanan, hampir-hampir banyak hutan kita sudah habis. Dan royalti pun tidak ada dibayar. Dan bukan begitu saja. Kadang-kadang pegawai hutan, pegawai Forestry Corporation bersubahat dengan mereka. Ada pegawai hutan dan pegawai Forestry Corporation pura-pura tidak tahu. Ada mata buta, ada telinga bengal, ada lidah bisu. Jadi itulah kita panggil semua mereka, sampai-sampai 2,000 mereka, beri amaran. Jika perkara ini masih berlaku, kita akan minta MACC siasatkan mereka. Sekarang mereka takutlah. Tapi takut tidak cukup. Kita mau berkesan. Dalam 6 bulan ini, tiap-tiap hari kita carry rate, serbuhan untuk camp dan sebagainya. Tiap-tiap hari. Polis, Forest Corporation dan sebagainya. Kita beri mereka 29 buah 4-wheel drive, 50 pasang senjata dan macam-macam kemudahan yang lain. Dan ada berkesan. Tapi yang heran, apabila kita serbukan camp itu, kayu ada, jentera ada, orang tidak ada. Nampaknya mesti ada orang yang cakap dulu. Informer. You better be careful, forest is coming. Adalah stool pigeon, kata orang putih. Tukang padah. Dan tidak lain bukan pegawai forest sendiri. Itulah kita sekarang mereka tidak berani. Tapi kita puas hatilah. Banyak sudah kena tangkap dan reda. Tapi kita tidak puas hati sepenuh-penuhnya. There are a lot to be done. To be done. Kita beri amaran kepada Somel, jangan beli kayu haram. Somel itulah.
Kalau tak ada orang beli, mana dia nak jual? Jadi kita begitulah. Ada berkesan. Tapi kita tak akan berhenti. There will be no let up on this one. Until tak ada lagi. So, dan camp, berapa lesen kita cancel. Ada 160 lebih lesen OT. Kita tidak baharu lagi ataupun kita cancel. Kerana mereka menggunakan lesen OT ini, dia curi kayu sebelah. Dia ada concession di sini, curi kayu sebelah. Dan simpan di camp dia kata dari hutan dia. Macam mana? OT lesen 1000 ekar. Berapa banyak kayu? Tapi sampai 10 tahun tidak pandai habis kayu tu. Itulah dia curi. So these are the problem we can solve lah. Ini satu perkara yang saya secara peribadi perhatikan. Saya ingin angkat malam ini kerana setengah pemimpin, masalah sebegini mereka anggap masalah yang harus mereka selesaikan secara diam-diam. Tetapi Tan Sri sangat candid, malah sangat tegas dalam konteks integriti. Sehingga kan pemimpin diminta buat aku janji, disaksikan pula oleh pihak SPRM. Ini suatu yang... Itu langkah pertama lah. Langkah pertama. Dia janji integrity pledge lah. Termasuk pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri dan sebagainya. Dan itu langkah pertama lah. Tapi jangan kita fikir kerana mereka tanda tangan loyalty pledge, perkara itu selesai. Itu just the beginning only. So itulah keadaan sekarang. Begitu juga kita nak menyelesaikan orang curi kelapa sawit. Dia curi kelapa sawit, kadang-kadang kilang tu membeli kelapa sawit mereka sendiri. Orang lain yang curi. So this is another problem we have to solve lah. But slowly lah, give me time. Give me 5 more years lah. I cannot do much within 1 year. But mesti ada kerjasama. Sekarang yang bagusnya, orang ramai dah berani memberi laporan. Banyak kita sebuah ini kerana maklumat dari member of the public. Sekarang dia coming forward lah. Kerana mereka tahu kita serious about it. Okey, cukuplah balat. Tan Sri, kita harus angkat komen ataupun soalan di Facebook. Saya mohon izin Tan Sri untuk mengangkat soalan yang dibawakan oleh Syahidah Mustafa, bertanya tentang media sosial yang disalahguna. Kerana menurut Syahidah banyak unsur yang buruk dan juga fitnah diputar belit. Jadi belia keliru katanya. Jadi mohon nasihat. Social media ni kita boleh kata apa saja kita mahu. Tak ada had, tak ada apa saja. Sama ada betul tidak betul, go ahead saja. Jadi dan manusia ni kadang-kadang ada tabiatnya, jika perkara itu dicetak benar lah ya. Jadi kita mesti kritikal lah. Kita ada otak sendiri, kita siasat betul ke tidak. Dan kemungkinan parti pembangkang dapat meninggalkan kita lebih kuat lagi mengenai sosial. Mungkin kerana pembohong banyak di parti pembangkang lah. BN pun ada jugalah, tapi tetap banyak. Tapi tidak macam parti pembangkang lah. Tak pandai sangat. Tak pandai sangat membohong. Tapi kita mesti kritikal. Yang pentingnya kita mesti kritikal. Betul ke tak betul. Kadang-kadang yang bukan. Yang bukan dikatakan. Tapi ini bahagian yang susah kita nak kawal. It's open. Kawal. Okey. Kita mengharapkan kematangan pengguna media sosial. Tan Sri, kita sudah lebih setengah jam bersama. Saya harus beri ruang kepada audiens dalam dewan ini untuk bertanyakan soalan. Welcome. Boleh. Jadi silakan. Soalan yang pertama dari mana? Silakan. Boleh kita berikan mikrofon? Mohon perkenalkan diri. Silakan. Mohon perkenalkan diri dan tanyakan soalan. Siapa ya? Nama Muhammad Tan Sri. Nama saya Tang Khai.
sebagai Ketua Pemuda Parti SUP. I know you are. Tan Sri kenal Yang Amat Berhormat Tan Sri semakin popular di kalangan masyarakat Cina. Oleh sebab Yang Amat Berhormat sangat tegas dalam banyak perkara. Dan apakah polisi-polisi lain yang melibatkan kepentingan kaum Cina yang Nombor satu, jangan gelap kaum Cina pendatang. Mungkin masa nenek moyang mereka, generasi pertama memang pendatang. Tapi jika sudah 3-4 generasi, apa lagi pendatang? Mungkin mereka pergi negeri Cina, makan angin dan sebagainya, mengunjung adik kakak. Tapi selepas itu mereka pulang. Dan pulang di negeri sini dia pulang. Maksudnya dia pulang negeri Cina. Jadi nombor satu, jangan panggil mereka pendatang. Kedua, jagakan pelajaran mereka. Orang Cina pandang tinggi education. Bahasa mereka, budaya mereka, tolonglah mereka dalam bidang ini. Serve them. Apa nama? Di Malaysia ini kita benarkan vernacular school. Vernacular school, following your own curriculum, and you follow the national curriculum also. So that's one. Two, give them business opportunity. Open society, free enterprise, and so on. So those are the three things that yang penting bagi orang Cina. Betul? Nganggut saya. Saya melihat Tan Sri, walaupun yang bertanya itu dari SUPP, tetapi kelihatannya di dalam media mutakhir ini, kita mengkaji kenyataan-kenyataan termasuk yang dikeluarkan oleh pemimpin pembangkang, memperakukan bahawa pendekatan Tan Sri itu menjadi momentum semakin popular dalam kalangan. Itu terpulang pada mereka lah. Kalau dia kata popular, join us lah. Dia kata walaupun pembangkang tapi boleh jumpa dengan Tan Sri selalu, very candid. Tan Sri, saya ingin beralih kepada soalan berikutnya dari Facebook, ya. Great Love bertanya, namanya Great Love. Dia bertanya soalan tentang guru Sarawak ini kerana dia seorang guru, saya tak tahu nama sebenarnya. Great Love bertanya, dia seorang guru dan orang Sarawak. Jadi mohon agar bilangan guru Sarawak ini ditambah. Itu yang dimintakan komen dari Tan Sri. Dasar pertama, orang Sarawak menjadi guru patut mengajar di negeri Sarawak. Kerana mereka mengertikan keadaan di negeri ini. Hanya jika tidak cukup, kita terpaksa mengambil orang lain. Itu dasar pertama. Dan jika tidak cukup, kita tambahkan lagi lah. Maktab perguruan ke apa, ke training dan sebagainya. Dan banyak dari Semenanjung, dia enggan nak datang sini. Kecuali, terutama sekali jika di luar bandar. 3-4 bulan mereka nak balik, nak pulang kampung. Jadi okey lah, you want to go, you go lah. Tapi gantilah dengan orang-orang kita. Yang majlis masalah, orang kita tak cukup. That is the solution. Tambahkan orang kita supaya cukup. Ya. Itu harus sudah dibincangkan dengan pihak kementerian. Kita dah bincang dengan Lembaran Perdana Menteri tempoh hari dan juga Menteri Pelajaran. Dia setuju. Dia sudah katakan akan menambahkan bilangan orang Sarawak jadi guru. Dan sekarang menjadi tanggungjawab saya sama ada janjian ini diakui dan dilaksanakan. Pertama my job now to follow through lah. Ya, itu yang kita akan nantikan. Satu elemen yang menarik dan menangkap perhatian media adalah tentang immigration ni. Semenanjung nak datang, kemudian dihantar balik. Mujur saya terlepas, saya harap saya boleh terus datang dan bertemu bual bersama Tan Sri masa depan. Akan Tan Sri tangani selepas kita berehat seketika, masanya untuk kita berjeda. Jadi teruskan kesediaan anda.
Anda sedang menyaksikan bersama Ketua Menteri Sarawak yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim bersama, dan banyak telah kita bicarakan sebelum berehat tadi. Tan Sri, soal immigration ini anda antara yang paling popular. Tan Sri sudah exert power itu pada peringkat awal lagi. Jadi ia memberikan reaksi yang pelbagai. Bagaimana Tan Sri menjelaskan pendirian? Salah satu syarat negeri Sarawak setuju dengan Malaya, North Borneo, Singapura membentukkan Malaysia ialah supaya kuasa lalu lintas negeri Sarawak menjadi tanggungjawab negeri Sarawak. Oleh sebab itulah kita ada kuasa mempertahankan orang Sabah ataupun orang Menanjung masuk di Sarawak. Pada masa itu kita awal 60-an kita ketakutan kita takut negeri Sarawak dibanjiri oleh orang dari Semenanjung yang lebih advance daripada kita. Satu dan kedua, kita tidak mahu negeri ini terancam. Kita sudah orang Iban, Cina, Melayu, Melanau, Melayu, orang Ulu beratus-ratus tahun ini sudah hidup dalam mesra satu sama lain. Jarang bergaduh pasal agama, jarang bergaduh pasal budaya dan sebagainya. Bahkan di Semenanjung sekarang macam-macam cerita dengar kita. Nganuk tuk, nganuk ya. Si berhenti-henti mah. Si berhenti-henti campak palak babi dalam masjid. Ini saya perlu diterjemahkan nanti. Macam-macam. Kita tidak mahu anasir-anasir ini sampai di bumi Kenyalang. Okay. So kita tutup pintu. Yang ekstremis yang pihak terlampau jangan masuk, pulang negeri kumpul dulu. So that is our very simple policy, very simple. Dan lagi parti pembangkang kebanyakannya berasal daripada Menanjung, termasuk parti UMNO, dan politik mereka itu ada berlainan dikit lah daripada kita di Sarawak. Betul kita sama dalam barisan nasional, tapi kita ada berlainan sikit daripada banding kepada Semenanjung. Itulah sebab dia. Jangan kata orang putih cordon sanitaire. There must be a fence. Okay. Tidak boleh masuk. Kita ada list siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Dan mungkin kita akan menambah lagi dalam list itulah. Kita dengar siapa yang dikatakan. They have no place in Sarawak. Kalau kita nak mempertahankan harmoni kita di bumi Kenyalang ini. Dan kita mesti tegas. Kita tegas. Dia saman suka hati dia saman. Tapi kebanyakannya saman tu ditolak. Okay, you satisfied? Okay. Mengapa tidak saya satisfied? Saya sampai di sini, tidak disuruh pulang. Masih boleh beli kek lapis. Tan Sri, saya beri laluan kepada audiens berikutnya untuk bertanyakan soalan. Silakan. Siapa yang ada di studio? Silakan. Nama saya Leonard Jambu. So, soalan saya, sejak kebelakang ini tanah NCR sering menjadi isu. Jadi bagaimanakah Yang Amat Tan Sri mengenangi masalah isu ini? Okey. NCR, Tan Sri. Semenjak datangnya ladang-ladang besar di bumi Kenyalang ini dalam masa 10-20 tahun ini, dengan adanya ladang-ladang, banyak kaum bumi putera, khususnya kaum Iban dan Berdayuh dan orang Ulu, takut tanah mereka akan diambil oleh kerajaan, hendak diberi kepada syarikat peladang. Jadi selagi tanah mereka itu tidak ada title
tidak ada palak surat yang sah. Mereka masih bingung kerana tidak ada surat. Jadi kita nak selesaikan masalah ini dengan cara menyukat NCR land yang belum disukat, belum dikeluar palak surat, supaya dikeluarkan gazet yang mengesahkan mereka lah mempunyai tanah itu. Itu kita telah jalan dalam masa 2-3 tahun ini. Banyak sudah jadi. Tetapi masalahnya, NCR mengikut undang-undang tanah boleh dituntut hanya jika diterokai sebelum tahun 58. Tapi sekarang, tahun 58 sudah setengah abad. More than half a century old. Jadi orang yang bertambah dan tanah pun tidak cukup yang dulu. Jadi kadang-kadang adalah perselisihan faham antara penduduk NCR dan Land and Survey. Dia kata kami sukat hanya tanah yang diterokai sebelum 58. Kata orang kampung malah, mengapa ini tidak disukat? Jadi cara masalahnya, menyelesaikan masalah ini ialah terimakan apa yang dikata Land Survey dulu, dan jika tidak cukup, minta pada kerajaan tambahkan tanah itu. Dan saya boleh memberi sama ada tanah itu diterokai sebelum atau sesudah 58. Ada section 5 dan 6 dalam Land Code mengatakan kerajaan ada kuasa to declare communal reserve. Communal reserve, tanah kongsi satu kaum, tanpa sama ada mereka mengerjakan menerokai sebelum 58 ataupun sesudah. So that is the solution. That is the solution. But they have to trust me lah to do it. Jadi kadang-kadang ada orang menunjuk mereka, ada orang yang tidak bertanggungjawab menunjuk mereka jangan. Karena bila tu dah sukat, Nur dia ambil pentas katanya. That is not correct. So I will welcome. That is the solution. Sukat apa yang boleh kita sukat, yang dia keluar sebelum 58, dan jika tidak cukup, minta dengan cara bagus supaya di declare forest communal reserve. So that is your answer lah. But it all takes time lah. It all takes time. And then, now I will not give any more. Saya tidak akan memberi tanah untuk ladang lagi. Tahu? Cukup. Kecuali ladang NCR lah. Ladang mesra, salkra, ladang yang dikecualikan lah. Tapi company, syarikat company peladangan, jangan harap ke sana memberikan tanah lagi. Cukup. Begitu juga lesen balak, no more lesen balak. Cost trouble only. Ya, perlu sepenggal lagi lah tu. Tan Sri, saya ingin meraihkan soalan dalam kalangan mereka yang hadir malam ini, penonton lagi. Saya melihat isyarat ramai yang ingin bertanyakan soalan. Jadi saya berikan laluan kepada soalan yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya Puan Jamaiyah Haji Sulaiman, Ketua Wanita Cawangan N4 Pantai Damai. Apakah pandangan yang amat berhormat tentang peranan wanita, terutamanya di Sarawak, kerana data menunjukkan bahawa bilangan wanita yang paling tinggi, paling ramai berkelulusan tinggi. Ini soalan yang akan mengundang undi dari wanita ni, Tan Sri. Oh. Sikap saya begini. Perempuan dan lelaki tidak sama.
Tidak sama. Kalau sama mana boleh. Tetapi layanan mereka patut sama. Okay, men and women are not equal, but they must be treated equally. Saya setuju. Tempoh hari saya katakan, saya setuju dengan pendapatan Sisters in Islam. Saya setuju dengan Zainah Anwar dan sebagainya, Sisters in Islam. Sebelum Islam, tradisi orang Arab, budaya orang Arab menganggap perempuan sebagai nilainya kurang daripada satu unta. Perempuan adalah harta. Hanya Islam yang membawa mereka menjadi manusia. Ada hak itu dan hak ini. So that is my opinion on women. I've said it publicly already. So sekarang saya pada Sisters in Islam. You know about Sisters in Islam, isn't it? And then jika ada undang-undang yang mendiskriminasikan perempuan di negeri Sarawak, you tell me about it, I'll have it changed. Tukar. Show me where it is. Ada dulu saya ingat ada peraturan pasal pasport, pasal lesen ke apa. Enggak husband enggak boleh ambil konsen ke apa dah. Mak si boleh. Naga bodoh. Okay. Yeah. I know you will vote for me, I know. But that is how I feel lah. Ya. Penting untuk kita melihat realiti ni. Kalau dalam komen berkait dengan wakil-wakil kaum etnik yang ada isu berkait dengan tuntutan masyarakat Dayak ini, Tan Sri. Begini ceritanya. Bila saya mendengar ada perasaan tidak puas hati kerana perkataan lain-lain digunakan untuk macam di Malaysia ni Melayu, Cina, India, lain-lain. Jadi orang Iban, orang Melayu, orang Ulu, orang Kelantan, orang di Sabah bukan lain-lain. Mereka itu manusia. Ada budaya mereka, ada karakter mereka dan sebagainya. Dan perasaan tidak sedap jika kita katakan kau ni lain-lain. Kita bangkitkan perkara ini, saya ingat sebulan dulu dengan Perdana Menteri. I said, don't refer to us as lain-lain lah, you know. You in Malaya only know Malay, Chinese, India and orang asli. Tapi ada orang lain juga di Sabah Sarawak yang bukan India, bukan Cina, bukan India, bukan Melayu. Patutlah diiktirafkan. Okey, dia setuju. Tapi dia kata, what do we put in his place? Apa yang kita gantikan? Macam mana kita ganti? Saya kata, kalau boleh, Bumi Putera Iban, Bumi Putera Melayu, Bumi Putera orang Ulu. Tapi ada pihak tidak setuju, mesti ada perkataan Dayak dalam itu. Pada saya, apa saja suka hatilah, go ahead. Go ahead. You want to call yourself Dayak, whatever it is, up to you lah. I have no objection, kita tak ada bantahan. Maybe I was not correct. But you leave it to the committee lah. Ada komiti ugah dengan Joseph Bentulu. But there must be consensus lah on what you call it. But I agree, the term Dayak can cover it all lah. So begitulah kedudukannya. But I want to state here, I agree that the word Dayak be included. If they ask me lah. So there it is. Ya, Tan Sri sebutkan much ado about nothing. Ya, I don't know about much ado about nothing. I don't think this is nothing lah. But this is a very sensitive issue lah. Correct. So it must be dealt with in a sensitive manner. But whatever you call yourself,
Up to you lah. Whatever you want to call yourself, up to you. After all, it's your name, your race and so on. So I have no objection. Hanya jika pun panjang gila kelak, borang sih cukup. Bumi Putra, Dayak, Kelabit, apa kan, matilah kita tu. Penuh nanti. Tembak lewat Dayak mati dia lah. Okay, I agree. Tan Sri, saya tak pasti penerimaan setengah lelucon jenaka yang Tan Sri bawakan itu, mungkin saya tak faham. Tapi saya lihat kepada mood dalam auditorium ini memberangsangkan. Saya yakin tuan-tuan yang hadir juga menghargai temu bual ini. Kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Tinggi Tan Sri Adnan Haji Satin. Saya kira rakyat negeri Sarawak seluruhnya mendoakan kesihatan Tan Sri terus memimpin, melengkapkan tempoh setahun ini dan melanjutkannya untuk episod yang akan datang. Jadi terima kasih atas kesudian Tan Sri bersama pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan malam ini juga kena menonton di seluruh negara. Jadi kita akan jumpa lagi nanti kesempatan yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Salam muhibah. Jumpa lagi nanti. Ya lah. Apa nama? Kita hidup tu kadang-kadang mau bergurau lah. Panjang umur. Muka akan menjus jajak udah. Okay. Okay, Tan Sri.